Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran kali ini. Cikgu doakan agar murid-murid dalam keadaan sihat dan dalam lindungan Allah. Dalam video kali ini, cikgu akan mengajar pendidikan Tauhid Darjah 3 dalam pelajaran yang kedua. Ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab. Dahulu kita akan lihat erti kitab. Kita lihat kat sini, erti kitab pada bahasa. Erti kitab pada bahasa ialah buku yang mengandungi perkara keagamaan seperti hukum, ajaran dan sebagainya. Manakala erti kitab dari segi istilah pula ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul agar mereka menyampaikannya kepada manusia. Apakah erti beriman kepada kitab? Erti beriman kepada kitab ialah percaya dan yakin tanpa sebarang keraguan bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Ia digunakan sebagai panduan hidup bagi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti yang kita tahu, percaya kepada kitab termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Sebagai seorang yang beriman, kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Yang tidak beriman kepada kitab Allah adalah tergolong dalam orang yang kafir. Tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab Allah. Antara tanda-tanda kita beriman kepada kitab Allah ialah dengan bersungguh-sungguh mempelajarinya dan menjadikan membaca kitab itu sebagai amalan yang menjadi keutamaan dalam kehidupan seharian kita. Ingat ya murid-murid, dengan membaca Al-Quran, kita akan memperolehi ilmu serta mendapat pahala yang besar daripada Allah. Di samping, kita juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita lihat kat sini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Pertama sekali, diturunkan dalam bentuk kitab dan suhuf. Seterusnya, kitab-kitab ini mengajar manusia mengenal Allah. Mengajar manusia mengenal Allah yang mana Allah itu merupakan pencipta. Dan mengajar juga kepada kita cara mengesakannya. Seterusnya, secara umum, ia mengandungi kata hikmah, nasihat, ajaran syariah, hukum dan panduan hidup, meliputi panduan ibadah maupun berhubung sesama manusia. Seterusnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya ini mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Dan ianya merupakan sebagai bukti kenabian dan kebenaran kerasulan mereka. Lihat kat sini, 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul yang terpilih. Kitab yang pertama adalah kitab Az-Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua ialah kitab At-Taurah. Kitab At-Taurah diturunkan pula kepada Nabi Musa alaihi salam. Seterusnya yang ketiga, kitab Al-Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ialah
kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat kat sini huraian tentang kitab Az-Zabur. Dapat diringkaskan di sini bahawa yang pertama, kitab Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk kaum Yahudi atau Bani Israel sahaja. Yang kedua, kitab Az-Zabur terkandung di dalamnya berkaitan dengan perhabaran, cerita dan doa, di mana kita lihat yang kedua ini, kandungan kitab ini adalah lebih besar jika dibandingkan dengan kitab At-Taurah dan Al-Injil. Dan kitab At-Taurah. Kitab At-Taurah diturunkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya. Ia mengandungi pengajaran dan bimbingan untuk kaumnya Bani Israel. Kandungan asal telah diubah oleh pendeta mereka. Apakah perkara yang diubah? Kita lihat kat sini yang keempat. Perkara yang diubah adalah mengenai syariah, perhabaran Nabi Muhammad dan tentang keesaan Allah. Di mana seperti yang kita tahu bahawa mereka telah menerima perhabaran bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Mereka tidak terima kerana Nabi Muhammad merupakan daripada kalangan kaum Arab. Seterusnya, yang kelima, kitab At-Taurat telah dimansuhkan setelah turunnya kitab Al-Quran. Dan kitab At-Taurah ni merupakan kesinambungan daripada kitab Az-Zabur. Yang ketiga adalah kitab Al-Injil. Kitab Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaumnya, iaitu kaum Bani Israel. Kitab ini mengandungi keterangan dan hukum yang khusus untuk umat Nabi Isa sahaja. Kandungannya juga telah diubah oleh pengikutnya dan dijadikan pula panduan agama Kristian. Dan antaranya adalah mereka mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Seterusnya keempat, penyelewengan berlaku adalah kerana atas rasa dengki terhadap pelantikan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari bangsa Arab dan bukan dari kalangan mereka. Dan akhir sekali, ajarannya tidak boleh digunakan langsung dan juga telah dimansuhkan setelah turunnya kitab Al-Quran. Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah wahyu Allah. Ia juga merupakan kalam Allah dan panduan umat Islam. Kitab Al-Quran adalah kekal hingga hari kiamat. Dan kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan Al-Quran. Seterusnya, kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia merupakan sebagai satu mukjizat agung yang tiada tandingannya. Yang ketiga, kitab ini mengandungi peringatan, kisah para nabi, perkara gaib,
Perkara gaib adalah perkara-perkara yang kita tak nampak, tetapi kita tahu akan kewujudannya melalui Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah. Mengandungi juga hukum dan segala keterangan berkaitan dengan syariah Islam untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Seterusnya, orang yang berpegang pada Al-Quran akan mendapat keberkatan dan tidak akan sesat. Dan isi kandungan Al-Quran tetap terpelihara daripada sebarang bentuk penyelewengan. Kat sini pula, 3 peringkat Al-Quran diturunkan. Baiklah, kita lihat kat sini. Al-Quran diturunkan melalui 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah dari Allah ke Luh Mahfuz. Seterusnya dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni adalah langit dunia. Dan peringkat yang terakhir ialah dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini diturunkan tidak serentak. Ia diturunkan secara beransur-ansur dan ianya memakan masa lebih kurang 23 tahun. Kita lihat kat sini, selain daripada nama Al-Quran, ada juga nama-nama lain yang membawa maksud ataupun yang merujuk kepada kitab Al-Quran. Di sini saya ada senaraikan 6 nama-nama lain bagi Al-Quran. Yang pertama ialah Al-Kitab. Al-Kitab adalah bermaksud kitab. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan pula ialah membezakan antara benar atau salah. Nama Al-Quran yang ketiga juga ialah Al-Bayan. Al-Bayan bermaksud keterangan yang benar. Dan yang keempat, At-Tanzil. At-Tanzil pula bermaksud diturunkan. Yang kelima, Az-Zikr. Az-Zikr bermaksud peringatan. Dan akhir sekali, Al-Kalam. Al-Kalam pula membawa maksud percakapan. Jadi, inilah dia 6 nama lain selain daripada Al-Quran, namun membawa maksud yang sama, merujuk juga kepada kitab Al-Quran. Baiklah, selain daripada kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf ini adalah merupakan risalah ataupun lembaran yang diturunkan oleh Allah, di mana ianya mengandungi pengajaran dan hukum-hukum yang penting. Suhuf juga dijadikan sebagai pedoman, namun ia hanya sesuai bagi umat manusia pada zaman Nabi yang menerima suhuf itu sahaja. Jadi kita lihat kat sini, suhuf yang diturunkan oleh Allah adalah sebanyak 110 suhuf. Dan pecahannya, mari kita lihat di bawah ni. Okey, yang pertama, 10 suhuf telah diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita lihat Rasul yang kedua pula 50 suhuf diturunkan pula kepada Nabi Syith alaihi salam. Seterusnya kita lihat yang ketiga, sebanyak 30 suhuf
Allah menurunkannya kepada Nabi Idris alaihi salam. Seterusnya, 10 suhuf diturunkan pula kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan akhir sekali sebanyak 10 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat kat sini, apakah kesan beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, kita lihat kesan yang pertama, menimbulkan keinsafan akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang maha luas, yang maha berkuasa. Yang kedua, mendapat keberkatan dan keredaan hidup di dunia mahupun di akhirat. Dengan berpegang kepada kitab Allah, kita akan sentiasa mendapat keberkatan, akan sentiasa diredai kehidupan kita. Tidak kiralah kehidupan kita di dunia mahupun ganjaran yang lebih besar kita perolehi di akhirat. Seterusnya yang ketiga, meneguhkan iman, pendirian hidup serta ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Allah dah janji pada kita, barang siapa yang berpegang teguh serta beriman kepada kitab Allah, kita tidak akan sama sekali akan sesat. Malah, ianya dapat teguhkan lagi keimanan kita, pendirian hidup kita, di samping dapat meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Seterusnya yang keempat, mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah setiap masa. Kita akan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah. Setiap apa yang kita lakukan akan sentiasa diberkati oleh Allah, dan setiap apa yang kita lakukan akan dipermudahkan oleh Allah. Seterusnya, yang kelima, menambah keyakinan terhadap ajaran Islam serta menjaga kesuciannya. Seperti yang kita tahu, Al-Quran kekal sehingga hari kiamat. Ayat Al-Quran tidak boleh diselewengkan. Ianya akan terpelihara sampai hari kiamat. Maka kita akan dapat menambahkan lagi keyakinan kita terhadap ajaran Islam. Di samping kita juga perlu bersama-sama menjaga kesuciannya. Dan akhir sekali, ganjaran yang besar bagi orang yang membaca dan menghafaz Al-Quran. Bukan sahaja ganjaran diperolehi oleh orang yang membaca, akan lebih lagi kita perolehi terutamanya bagi mereka yang menghafaz Al-Quran. Oleh itu, wajib bagi kita beriman kepada kitab Allah. Bukan sahaja hanya perlu dibaca, malah kita berkewajipan untuk memahami isi kandungan. Apabila kita sudah memahami isi kandungan, kita mengamalkan apakah ajaran yang terkandung di dalamnya. InsyaAllah kita akan terselamat daripada kesesatan serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia mahupun di akhirat. Pembelajaran kita pada kali ini, cikgu doakan agar resah kamu semua semoga cemerlang di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.